Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita di dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, kita telah pun berada di penghujung bab kitab ini. Saya rasa sudah hampir dekat 4 ke 5 tahun buku ini dibaca. Jadi kita pun sudah nak habis dah, alhamdulillah. Dan kita telah bincangkan sebelum ini hukum at-tajassus. Hukum kita mencari keaiban mana-mana pihak. Sahabat kita, rakan-rakan kita, orang pejabat kita. Semua itu kita dah bincangkan. Boleh atau tidak? Hukumnya pastinya adalah haram. Kita tak dibenarkan mencari keaiban orang, korek aib orang, tak boleh. Apa yang perlu kita buat ialah kita cuba menutup aib mana-mana pihak, kecuali ia melibatkan jawatan-jawatan penting. Sebagai contoh, dia nak naik pangkat. Nak naik pangkat ni tuan-tuan, kita tak perlu cari sampai ke dalam. Contohlah, katakan Faizal nak naik pangkat. Jadi perlu tak saya nak kaji sampai dia punya masalah dalaman ni? Dia dengan adik-beradik dia macam mana, dia dengan mak dia macam mana, dia dengan jiran tetangga. Tak payah. Kita boleh kaji, kita boleh tengok dari aspek apa? Dari aspek dia dengan ahli pejabat dia. Macam mana hubungan dia dengan rakan-rakan sejawat? Macam mana kerja dia? Itu tanggungjawab. Wa illa fala. Kata para ulama, kalau selain daripada itu, hukum jadi haram dah. Kita tajassus, korek sampai peringkat kita tengok dia punya latar belakang yang lama-lama. Dia ni pernah bercerai 2 kali. Tak apa kaitan kat situ tu? Jawatan ketua jaga, apa kaitan dengan dia bercerai 2 kali? Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu masalah peribadi. Setiap orang dia ada masalah peribadi dia. Tapi kalau berkaitan tentang, orang kata apa, tentang jawatan tu, yang berkaitan tentang jawatan, yang berkaitan tentang bidang dia tu, itu boleh. Itu penting ya tuan-tuan. Itu dibenarkan tajassus. Lain pula dalam isu yang dikatakan sebagai tajassus, mencari keaiban untuk membuktikan kesilapan orang yang didakwa. Sebagai contoh, suami dekat mahkamah, isteri dekat mahkamah minta nak bercerai. Minta nak bercerai ni, isteri ada hak untuk minta cerai kalau suami dia tu dayus. Ustaz, macam mana suami dayus? Suami dayus ni suami yang tidak menunaikan tanggungjawab. Makan minum anak isteri tak dijaganya, tapi pakaian semua beli kat pavilion. Ni ada satu kes saya sedang usahakan ni, telah bantulah, ada peguam telah. Semua tanggungjawab rumah ni, sekolah anak, belajar anak, rumah, kereta, rosak sana sini, semua ditanggung penuh oleh seorang isteri. Anak-anak semua ditanggung. Suami 1 sen tak keluar. 1 sen tak keluar. Jadi bila masalah ni, bila dah lah 1 sen tak keluar, tanggungjawab pun memang teruk. Tak balik rumah, duduk, kadang-kadang balik, kadang-kadang tidak. Selepas beberapa tahun dapat tahu bahawa dia kahwin lain. Mau tak marah isteri dia? Isteri ni nak pergi minta cerai, dia bukan boleh minta cerai saja, dia kena ada pembuktian. Dia kena ada bukti betul ke suami dia tak tanggung? Takut suami tanggung, awak yang mendakwa. Situ kita boleh tajassus, boleh mencari kelemahan-kelemahan yang ada pada suami dia yang banyak buat masalah. Oleh sebab itu, perempuan ada hak sebenarnya. Perempuan jangan rasa ya Allah, selalu kan orang kata orang perempuan ni kena ingat dia punya syurga di tapak kaki suami. Tapi kalau dah tiap-tiap hari tapak kaki atas muka, tapak kaki syurga ke benda? Nabi tak pernah tik atas kepala isteri dia, tak pernah. Nabi marah pun marra wajhu, muka Nabi marah, merah tu, sahabat
Isteri-isteri Nabi semua dah tahu dah Nabi tengah marah. Nabi cakap sikit, muka Nabi merah. Tahulah Nabi marah, dah cukup. Jangan buat lagi, jangan tanya lagi, jangan buat lagi benda yang Nabi tak suka tu. Tengok, senang kan Nabi? Tak ada Nabi dalam satu riwayat Nabi jentik telinga Aisyah, tak pernah. Nabi puji lagi dia. Ini kalau dah macam ni tanggungjawab, susahlah. Nabi SAW, susah-susah Nabi pun tuan-tuan, Nabi tak kaya. Tapi Nabi suruh sahabat-sahabat dia kaya. Dengan cara bisnes, dengan cara buat sesuatu yang boleh mendatangkan duit, tak ada salah. Tapi Nabi dalam keadaan macam tu pun rumah Aisyah ada makanan. Walaupun rumah Aisyah tu makannya apa sangat, isteri-isteri Nabi yang lain apa sangat makanannya, tapi boleh makan. Nabi tak pernah suruh Aisyah pergi kerja, tak ada. Itu Nabi SAW. Jadi perempuan ni dia ada hak untuk dia buat sesuatu, untuk jaga dia punya hak. Jadi dia boleh, kalau katakan suami dia buat nakal, buat jahat, dia boleh simpan pembuktian tu. Suami pukul dia, suami tak bayar nafkah, semua tu dia boleh simpan untuk jadi bukti dalam mahkamah. Kalau suami dia tidak mahu melepaskan dengan cara yang mudah. Benar, benda mudah jadi susah, tuan-tuan. Hari ini kita akan bincang tentang tajuk seterusnya. Hari itu at-tajassus, mencari keaiban sesiapa saja tanpa sebab. Hari ini kita akan bincang hukum al-ghibah. Kalau ada soalan-soalan fiqh, last nanti saya akan buka sebelum azan insya-Allah. Tuan-tuan boleh WhatsApp ke nombor 010-232-6621 macam biasa. Nanti kan dia orang akan hantar kat saya. 010-232-6621, khususnya yang berada dekat rumah, yang tak boleh datang dan sebagainya. Al-ghibah. Apa itu ghibah? Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sekali-kali kamu menceritakan benda yang orang tak suka sesama kamu. Contoh, Tok Imam tak suka bila kita bercakap tentang benda yang dia tak suka. Apa yang dia tak suka? Bercakap tentang apa Tok Imam? Bercakap tentang rambut dia, contoh. Rambut Tok Imam ni ada masalah, dia botak sebagai contoh. Tapi kita ni bercakap tentang kebotakan imam itu di belakang dia, dan dia dapat tahu benda tu. Itu tak boleh. Itu sebabnya jangan bercerita tentang keburukan orang. Satu perangai yang saya paling tak suka ialah bercerita tentang buruk orang. Alhamdulillah daripada dulu saya rasa Datuk Amih pun dah lama dengan saya. Daripada dulu kalau ceramah memang saya tak suka menggunakan kata-kata kesat kepada sesiapa saja. Tak kira lah orang tu politik tak politik, takkan. Faizal pun dah lama. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Kita kata orang, kita burukkan orang dengan sesuatu kata-kata, tiba-tiba orang tu jadi kawan dia balik. Macam mana dia minta maaf balik? Itu sebabnya nak tak nak dia kena minta maaf. Jadi itu sebab benda-benda ini jangan main-main. Al-ghibah, kita bercakap tentang keburukan orang. Kalau tak tahu, buat tak tahu. Katakan orang cakap tentang tentang satu rasuah sebagai contoh. Kita tak tahu dia rasuah ke tidak, tapi kita dah jaja semua ceramah, tambah-tambah ni tengok live macam ni. Mana datang YouTube, tak YouTube semua tersebar, tuan-tuan. Tersebar dalam YouTube 200, 400 ribu orang tengok. Orang pun pegang, oh betul Zahar kata orang ni dia rasuah lah. Padahal bila masuk mahkamah kata tak rasuah, habis. Sebab kita kena hukum apa yang zahir, kita tak boleh hukum benda yang tak nampak. Maka kita wajib diminta maaf dengan orang tu. Tu dipanggil al-ghibah, termasuk ghibah. Jangan bercakap benda yang kita tak tahu, kecuali berfakta. Oh memang dah disebut dekat mahkamah. Memang betul, memang SPRM dapat tangkap, tengok dalam rumah ada 1 juta cash dapat bawa keluar. Itu yang SPRM cakap. Boleh cakap waktu kita menyampaikan apa yang dikeluar dalam SPRM ataupun apa yang dinyatakan dalam akhbar-akhbar, itu boleh kita quote. Tapi kalau kita nak kata dia ni rasuah, itu tak boleh tanpa pembuktian yang kukuh. Itu cukup bahaya. Takut kita termasuk daripada satu hadis yang Nabi SAW sebut, atadruna mal ghibah, wahai sahabat-sahabat sekalian. Nabi SAW ni dia selalu buat soal majlis ilmu, dan dia ada soal jawab. Sahabat akan bertanya macam-macam isu, kita jawablah. Nabi akan jawab, dan Nabi akan menceritakan kepada para sahabat bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut. Suatu hari
Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, kamu tahu tak apa itu al-ghibah wahai sahabat-sahabatku? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul saja yang tahu wahai Rasul. Qal zikruka akhaka bima yakrah, yang dimaksudkan ghibah, kamu bercerita tentang benda yang tidak disukai oleh kawan kamu. Kawan kamu tak suka benda tu, kami cerita. Tak elok, jangan. Tak payah. Jangan condemn orang, tak elok, orang tak suka. Tambah-tambah kalau kita penjawat awam ni tuan-tuan, penjawat awam memang macam itulah hidup dia. Kita bekerja pun orang akan cakap. Orang akan cakap, laju betul mamak ni kerja. Orang akan berkata juga kat dia. Kita tak suka. Kalau kita tak buat kerja, macam manalah nak kita punya agensi nak naik, nak berjaya, betul tak? Tapi manusia begitu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati manusia ni ada penyakit selalu. Tak suka tengok orang berjaya. Nama apa awak? Aziz. Berapa kali dah Ustaz tanya nama awak ni? Banyak kali dah kali. Minta maaf lah, saya tak perasan pakai mask. Pakai mask lah ke? Hari ni ada yang kena saman lah. Masuk tu. Jadi berhati-hatilah. Bukan polis nak, polis ni bukan nak saman sangat. Sebenarnya sebab dia nak suruh kita elak daripada COVID. COVID ni tuan-tuan, kalau kena, tutup masjid kita ni. Kan di Shah Alam dah satu tutup. Jangan main-main. Sebab baik kita pakai je lah. Kak, mana ni pakai? Kan aku kena. Saya kena tak payah pakai. Sebab saya ceramah. Dia sama macam makan juga sini. Gitu. Pakai. Awak mana? Tak ada. Harap-harap tak ada polis ni. Tapi sungguh tuan-tuan, benda tu bukan apa untuk kita. Katakanlah tutup, katakanlah kena COVID, na'udzubillah. COVID sekarang ni kita risau kan, kita marah kat apa nama tu, Gangga tu apa? Sifat Gangga kan. Aduh, tu sebar cepat betul. Lepas tu kajian pula menunjukkan dia punya virus tu lain macam sikit. Dia macam cepat kena menyebar. Harap-harap ramai yang kena tapi tak sakit lah, insyaAllah. Doa-doa gitulah, positif kan, negatif. Kita marah kan, kata takdir tuan-tuan, naik banyak kes, tutup PKP, kena PKP na'udzubillah kali kedua. Walaupun saya duk fikir-fikir, harap-harap tidak lah. Kalau berlaku pun kesian kat negara ni. Baru ni saja pun tak kurang 40 bilion. Ni kalau kena PKP kali kedua 40 bilion pula, mana nak cari duit, nak cekau duit, nak pilihan raya pula ni. Macam mana Ustaz nak tanding? Okey, pakat nak bertanding, nak duit lagi tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, saya tak ada masalah. Orang kata, Ustaz okey lah, memang betul. Kami penjawat awam ni, kita penjawat awam tak ada masalah. Bulan-bulan duit masuk. Masa PKP, jual beli online 200% naik. Tu yang geng jual tudung tu meningkat naik. Perempuan tak tahu nak buat apa duit. Banyaknya, murah tu, beli. Sampaikan Lazada, apa lagi, Shopee, semua tak sempat nak ngantor. Sampai geng-geng tu dia tweet geng-geng Lazada tu, tolonglah, cukup-cukup lah membeli, tak larat nak ngantor, orang kata. Nak katanya memang tinggi sebab duit ada, duit bulan-bulan masuk. Macam mana yang menjual tu? Abang bayangkanlah kakak yang jual kuih, yang jual pagi-pagi nasi lemak. Aduh, sedih bang, sedih, betul? Jadi tu sebabnya tuan-tuan, kita bukan tutup arahan tu bukan apa untuk kita semua, untuk orang lain. Kita ada duit pun kalau pergi pasar tak boleh nak beli apa tuan-tuan. Duit ada tapi tak ada nilai. Pagi-pagi nak makan nasi lemak, pergi kalau tak ada nasi lemak, balik saja bawa RM100. Dia tak ada nilai. Macam orang pergi Syria lah, bawa duit beratus ribu dolar nak bagi kat orang Syria. Orang Syria kata, kami tak nak duit lah, kami nak makanan. Duit dah bawa apa? Duit ada, nak beli makanan tak boleh. Tengok, saya sampai peringkat macam tu. Jadi kita tak nak. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW, kita ni kadang-kadang kita bercakap tentang ribah. Yang Nabi kata, zikruka akhaka bima yakrah. Kita ni kadang-kadang bila dalam hidup ni akan ada orang yang bercakap tentang kita. Kita kerja laju pun orang akan cakap, dalam hati ada masalah. Faizal ni lah dunia dia kejar, akhirat pun dia kejar. Macam kawan saya profesor, dia baru dapat Profesor A. Profesor A ni Jusa A lah. Jusa A. Dia profesor tapi Jusa A. Laju la ilaha illallah. Perempuan. Dah lah perempuan. Jadi dengan dia ni tak payah cakap lah. Tak payah cakap dia ni kita sibuk anak tak boleh, dia pun ada anak.
anak dia 9. Dia cakap sembang-sembang tak boleh. Tapi dia punya kerja laju, Tuhan je tahu. Laju ni. Jurnal dia jalan, kerja dia bagus. Pegang jawatan lagi. Masjid, semua AJK kenal dia. Dekat masjid orang tak tahu pun dia tu seorang ahli akademik atau orang yang berpangkat besar. Bila? Tapi itu pun orang bercakap, dia ni macam mana ni, kata. Mesti dengan suami tak layan sangat, dia kata. Orang bercakap juga, tak layan macam mana 9 anak keluar. Layan lah tu. Yang bahayanya tak ada anak. Itu masalah. Mungkin sakit ke apa benda. Tapi nak bagi tahu ni, orang bercakap, wih, tak layan suami ni kalau kerja macam ni. 9 anak, macam mana naik pangkat laju sangat. Nak bagi tahu, orang bercakap. Orang laju, kerja kuat, naik pangkat cepat, orang akan bercakap juga. Ini dipanggil ghibah. Kalau tanya orang tu, ni macam mana ni naik pangkat ni, orang bercakap, awak suka tak? Dia takkan suka punya. Takkan suka. Mana ada orang suka bercakap tentang, kita buat kerja untuk organisasi. Saya bekerja untuk UKM, siang malam kerja untuk UKM, nak pastikan UKM naik rating, pelajar-pelajar masuk, lepas tu bertaraf dunia, semua nak bagi tu tuan-tuan. Siang malam, kadang-kadang sampai tak tidur malam, nak mikir, nak buat macam mana, nak keluarkan buku, nak bagi penyidikan, nak bagi kemasyarakatan, nak bagi pakar rujuk, macam-macam tuan-tuan. Fikir untuk agensi. Tapi orang bercakap juga tentang kita. Pelik. Terasa hati kita. Walaupun orang tak cakap tentang saya, cuma kita cuba bayangkan. Orang akan bercakap, itu dipanggil ghibah. Orang tu buat dosa, kita dapat pahala kering, dia panggil. Yang kedua, ini lagi bahaya. Dia memang pemalas. Pemalas, buat kerja tidak, gaji makan gaji buta, pejabat datang kejap datang kejap tak. Orang bercakap juga. Orang bercakap, ya Allah, kita ni bela. Bela apa yang panggil tu? Yang jenis gaji ambil tapi kerja tak ada. Kalau orang muda panggil apa? Apa? Mula tu satu. Yang ni dia kata macam kita bela tak ada faedah ni. Biar awak hidup. Ya Allah, biar awak hidup ni. Dia dah lah jarang datang, gaji berbelah-belah ribu. Dah mula bercakap. Orang bercakap juga. Jadi tuan-tuan, kita nak yang mana? Orang bercakap, kita buat kerja yang betul. Orang bercakap, kita memang buat benda yang salah. Mana yang terbaik? Buat benda yang betul. Betul tak? Nabi buat benda betul. Nabi buat berdakwah. Nabi bisnes. Nabi buat macam-macam. Orang bercakap juga. Maknanya, Nabi sekurang-kurangnya dapat pahala atas apa yang dicakapkan oleh orang lain. Jadi oleh sebab itu, kita jangan bercerita tentang keburukan orang. Kecuali ada keperluan. Nak jadi AJK masjid. Nak jadi AJK masjid. Ataupun nak lantik tu imam. Lantik tu imam. Nak lantik tu imam ni bukan benda mudah ni. Imam! Tuan-tuan nak kat jadi imam, kalau tuan-tuan tahu saya ni jenis kaki raba perempuan. Tuan-tuan nak ke jadi makmum saya? Setiap kali jumpa Dr. Izhar tu mesti meraba je kerja. Jemaah perempuan habis 90% semua telah dirabanya. Tuan-tuan, siapa nak? Silap berlaku kena sembelih, mari. Sama juga macam orang lain. Kita boleh, orang datang minta jadi imam. Tu buat dipanggil, dalam bahasa Arab dipanggil tazkiyah, recommendation. Recommendation tu sangat penting. Macam contoh orang nak jadi masuk pensyarah kan, jadi pensyarah. Saya recommend pada dekan, ni orang ni bagus. Dekat universiti mana-mana, dia orang kenal saya macam mana, tahu saya punya kerja macam mana, dia tahu bidang saya macam mana, kita pun bagi recommendation. Dia orang tengok, kalau Dr. Izhar bagi recommendation, kita maknanya something yang kita kena look forward. So dia buka-buka. Oh, ada dia punya kelebihan orang ni. So dia bolehlah masuk kat temu duga, dia tengok, dapat, alhamdulillah, tak dapat. Maknanya dia silap kat temu duga lah tu, kan? Sebenarnya orang dah ambil banyak-banyak, 5-6 orang, dia temu duga tu yang memainkan peranan. Atas kita lah pula. Itu sebab masa temu duga ni kena ada ilmu. Temu duga ni, tanyalah penjawab-penjawab awam PTD tu. Tuan-tuan tengok awam PTD ni. Dia orang ni diajar macam mana nak, orang kata apa? Macam-macam lah. Macam mana nak temu duga, nak menemu duga orang, dia pandai. Tu kena pandai juga masuk temu duga. Sebab saya beritahu budak-budak muda ni, ni nak masuk kerja kan, minta temu duga, masuk macam ustaz pun, ustaz pergi temu duga. Apa temu duga? Pergi belajar macam mana kaedah temu duga, pakai tie macam mana cara. Walaupun tie, ada orang kata ustaz, tie itu bukan sunnah Nabi ustaz. Memanglah tak, tapi
tie tu hanya fashion. Dah sekarang ni memerlukan pada tie. Kita pun pakailah tie. Pakai tie tu biarlah ikut uruf. Kalau tie tu dengan baju apa? Baju biru, tie warna apa sesuai? Kak, warna apa kak? Apa benda? Kontra kan? Dia boleh lah ada, kalau tak merah striking, cantik juga atas tuan-tuan perempuan lah. Tapi kena pandai lah. Ini tak, ada seorang tu saya recommend, dia memang kerja bagus, belajar dia bagus, baca kitab bagus. Dia kita mau duga memang hancur terus. Sampai dekan tu ambil gambar hantar kat saya. Ustaz, ni budak ni bagus ustaz, tapi masalah lah budak ni. Kenapa? Dia ambil gambar. Tahu tak punya? Dia pakai tie Mickey Mouse. Dia tak sempat beli tie, dia kata. Orang tanya kenapa pakai Mickey Mouse ni? Dia kata saya kalut, tak beli, tak sempat beli apa? Beli tie, saya ambil tie adik saya. Dah ambil kau. Tapi alhamdulillah lah, dekan tu dia bukan ambil pada fashion. Sebab kami ahli akademik dia dah tengok pada fashion, dia tengok pada macam mana awak mengolah satu masalah tu. Kerajaan katakan negara ada masalah ini. Kalau dia pakai ekonomi, negara ada masalah sekarang ni. Habis duit 40 bilion, ekonomi kita dah teruk sekarang. Apa yang kita nak buat? Dia panggil, dia akan bincang, kita kena buat gini, kerajaan kena buat gini. Nak tengok idea dia je. Tapi dia tak boleh lah buat, dia panggil sembang. Dia mesti, orang kata ada fakta lah. Dia kena buat gini, macam negara tu, macam negara ni. Semua tu perlu. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita ni baik kita buat je kerja, selagi mana benda tu mendatangkan kebaikan untuk kita, agama dan negara. Itu paling penting, tuan-tuan. Jadi kita tak payah cerita tentang orang. Lagi bahayanya kata Nabi SAW, qil afara'aita in kana fi akhi ma aqul, qal in kana fi ma taqul faqad ightabtahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad buhtahu. Allahu Rabbi. Apa kata Nabi SAW? Sahabat yang tanyalah, bagaimana kalau apa yang kami cakap tu dia memang ada? Dia memang ada. Contoh dia ada aib sikit, kita cakap benda tu betul, dia ni panah baran, kita bercakap kat masjid ni, tu imam kita tu, bakal tu imam tu memang panah baran, jangan diambil. Kata Nabi SAW, kalau benar benda tu ada pada kawan kamu itu, ya, faqad ikhtabtahu, kamu telah membuka keaiban dia yang tak sepatutnya kamu buka. Dosa juga. Kecuali untuk jawatan lah, kan? Tapi kalau benda tu dah duduk, dah pegang jawatan tu, kita nak cerita lagi, tak payah. Kita patut pergi nasihat, kurangkan panah baran, kurangkan ni, kurangkan. Kita ajar dia, belajar, ya? Kita dosa juga. Sebab apa? Menceritakan keaiban orang. Satu. Kalau benda tu tak ada, itu bahaya, kata Nabi SAW. Kamu dah memfitnah orang itu, na'uzubillah. Jadi dua-dua kamu dapat dosa. Elak bercakap lagi baguslah, tuan-tuan. Tak payah bercakap apa-apa, itu lebih selamat. Kecuali benda tu ada kaitan dengan kamu, yang berkaitan dengan kamu, dan ada kaitan untuk jawatan-jawatan penting yang mentadbir dan sebagainya. Kata para ulama, Dr. Yusuf Al-Qardawi kata apa? Yang dimaksud dengan ghibah, sebab ramai yang cakap tentang ghibah kan. Al-ghibah hiya syahwatul hadam lil akharin, perasaan nak menjatuhkan orang. Itu dia panggil syahwat, ghibah, pemburukan, memburuk-burukkan orang tanpa sebab. Itu sebabnya macam tuan-tuan kalau nak dengar ceramah, dengarlah ceramah-ceramah yang datang faedah, ilmu, dan tidak ada penghinaan. Jangan kita dengar ceramah memburukkan orang, itu tak bagus. Saya kalau hantar ceramah politik, saya dengar. Sebab saya di universiti pun saya mengajar politik, sains politik. Dengar. Tapi bila ada je cemu-cemu orang, kutuk orang tu, saya akan tutup terus. Saya akan buka benda lain pula. Dengar fakta tentang negara, fakta tentang itu, saya suka. Sebab orang-orang politik ni, dia orang fakta banyak, sebab dia orang ada buat kajian. Tapi auta pun lebih kurang tak? Dia sama-sama banyak. Jadi kita kena tapis lah, tapis. Itu sebabnya dia panggil syahwatul hadam lil akharin. Ada syahwat, perasaan nak jatuhkan orang lain. Baru ni kebetulan semalam ada seorang perempuan, isteri, dia tanya saya, dia kata, ustaz, suami saya ni baik betul, memang baik,
dia nak kahwin seorang lagi. Jadi saya dah buat research. Maknanya isteri ni akan buat research tentang bakal isteri yang kedua tu, madu dia. Lepas tu saya kata, macam mana apa yang puan nampak? Setelah saya buat kajian, ustaz, perempuan ni tak sesuai untuk suami saya. Dia pun sebut 1, 2, dia ada 32 sebab. Hasil kajian dia tu 32 sebab kenapa suami dia tak layak kahwin dengan perempuan tu. Adalah dia bagusnya dia ni orang pandai jugalah, cikgu tapi dia ni belajar tinggi jugalah, ada masters. Setiap satu masalah, satu pengkikis, bukti, ada dalil pula, tapi tak ada dalil Quran Sunnah. Bukti dalam Facebooknya, dia pernah berkasih dengan seorang lelaki kaya pada tahun 2008. Habis dia lembarnya perempuan tu. Dia kata, ustaz, adakah ini dipanggil mencari aib orang yang akan dilaknat oleh Allah kepada saya? Tak. Ini sebagai pembuktian kepada suami yang perempuan ni tak layak untuk suami awak yang baik tu. Tapi ingat, jangan diletakkan dalam Facebook. Mujur ustaz cakap. Hampir-hampir dah saya nak letak dalam Facebook kata. Tak boleh. Itu haram. Kita hanya boleh tunjuk pada suami kita, ini hasil kajian saya tentang perempuan tu. Ini hasil kajian saya tentang lelaki tu. Nampak tak? Kalau kita orang lelaki, suami isteri kita ni, ni pun satu hal juga. Isteri kita ni ada affair dengan orang lelaki lain, minta cerai. Dia selalunya perempuan, dia ada affair, dia minta khuluk, dia minta bayar, ataupun dia nak minta cerai macam biasalah, guna peguam. Jadi suami ni baik. Ni saya jumpa seorang dekat Shah Alam, suami baik betul, la ilaha illallah, tak pernah marah. Macam cerita dalam TV tu, Syukri pun, orang marah betul kat dia, sampai menteri boleh letak gambar dia. Ni memang sakit hati betul dengan suami gitu, baik betul. Isteri mulut dia, ya Allah ya Tuhan. Tu semua tu pelakon tu, kawan-kawan saya semua tu, dia berlakon dia tu, tapi lakonan dia berjaya menyebabkan orang menyampah, ada ke suami gini, ya Allah. Marah betul dia. Isteri marah, kong. Yang you dah gay tak? Boleh isteri marah, suara dah keluar banyak, dia tolong ambil air bagi minum. Hebat. Tolong buatkan Maggi. Tak ada. Itu memang suami yang tahap gaban kebaikan dia tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, suami baik, sangat baik, tapi isteri pula ada affair dengan lelaki lain. Jadi suami ni tolong buat kajian tentang lelaki hak nak kahwin dengan dia tu. Saya rasa you tak sesuai dengan lelaki ni. Ini bukti-bukti dia. Kalau you dapat yang lebih elok daripada I cerai you. Boleh. Nampak tak? Sampai peringkat tu ada. Jadi alhamdulillah lah tuan-tuan, bila dia orang ni jumpa, ada yang bercerai, ada yang tak lah. Tapi kebanyakannya semuanya meneruskan hasrat untuk bercerai. Susah nak tahan orang ni tuan-tuan. Susah. Kita pun tak boleh nak cakap sangat, sebab ni hati dengan hati kan. Ni ada seorang pula semalam, yang perempuan tu yang ada 32 bukti tu, saya kata tunjuklah pada suami. Tak tahu apa jadi. Patut hari ni tunjuk. Tengok senyap dia bagi tahu apa tu. Harap-harap masih hidup lah perempuan tu. Ada pula yang dah tak bertegur siapa sampai 3 bulan. Tanya, kami masuk rumah, dia tak tengok saya tak tengok dia. 3 bulan. Nabi kata 3 hari je. Ni 3 bulan. Pelik-pelik lah budak perempuan zaman sekarang. Lelaki zaman sekarang, perempuan zaman sekarang, pelik-pelik. Berapa lama dah tak tegur? 3 bulan. Habis kau tidur macam mana? Saya tidur bawah, dia tidur atas. Kenapa kau tak suruh dia tidur bawah, kau tidur atas? Oh tak, saya gentleman. Jadi dia tidur atas lantai bawah. Lepas tu bawah ni dia kata, saya nak pindah rumah baru pula, nak pindah rumah kondo dia. Saya kata dah karut lah kamu ni. Kena bincang lah. Wasyawirhum fil amar. Apa-apa pun berbincang. Jangan sampai kamu bergaduh. Wa iyyazubillah, sampai tak bertegur 3 bulan. Ya Allah, macam-macam tu itu nak menjatuhkan orang. Ya syahwatun nash. Tapi ada juga yang buat kajian, akhirnya perempuan tu jadi madu dia. Bandar Baru Bangi. Dia buat kajian, suami nak kahwin ni, dia buat kajian, akhirnya dia kata budak perempuan ni bagus, sesuai untuk jadi madu saya. Kahwin ke mana? Mekah. Bahagia sekarang tuan-tuan. Dalam Facebook ambil gambar berpeluk-pelukan lagi. Saya pula jadi sakit jiwa.
Saya kata, ya Allah, aku tak dapat pakai ni. Cakap kat rumah kan, kau tu hebat ni syurga semua-semua. Dia kata memanglah syurga, tapi neraka pun banyak juga, dia kata. Oh, dia pandai juga. Oh, bini ustaz ni dia buat kajian kan. Teh kita. Selalunya orang-orang yang cakap banyak ni kan, dan ceramah kan, senyap je. Kecuali Ustaz Zahar Idrus lah. Ustaz Zahar tu dia cakap dia buat. Oh, tu hebat dia tu. Yang lain cakap depan bini, ya yang ada senyap. Dia yang bahaya ni ustaz senyap. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dua. Kawan-kawan yang diam tu semua kena berhati-hati. Semua berhati-hati. Kawan-kawan saya yang 10 orang kahwin 2 ni, 3 semua pendiam. Baik-baik hati. Tenang. Astagfirullahalazim. Gitu. Tengok, tambah 3. Happy dia tu kan. Orang-orang baik semua ni. Tapi orang baik, selalu orang baik ni dia boleh pergi jauh lah. Macam kita ni nakal, tak boleh. Rosak rumah tangga. Ada sebab, ada yang baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Benda tu kamu tak suka, tapi dia baik untuk kamu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang benda tu baik untuk kamu, tapi tak baik. Allah tak suka. Ada sebab. Macam Faizal ni, kelak masa depan. Ni sembang deras semua ni, tuan-tuan. Baik. Allah sebut dalam surah dalam apa? Dalam surah Al-Hujurat pun sama juga. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kamu mencerita dan memburuk-burukkan seseorang. Kamu sukakah makan daging yang baik? Ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kamu makan bangkai ataupun daging orang yang dalam keadaan yang dah meninggal. Macam mana kamu nak makan daging yang hidup-hidup, yang naik itu? Tak boleh. Kamu tak boleh terima. Fakarihtumuh, kamu pun geli. Jadi macam mana kamu nak makan daging orang? Na'uzubillah. Sebab itu wal insan ya'naf ay ya'kula lahma ay insan fa kaifa iza kana nama akhi. Kamu tak tergamak macam mana saya nak makan daging haji kita. Dia meninggal, kita ambil daging dia makan. Tak tergamak kita. Kita mandikan jenazah pun kita mandi elok-elok kan? Orang yang mandi jenazah dia akan pegang elok-elok, dia akan mandikan elok-elok, semua tu dia pegang elok-elok. Sebab apa? Sebab dia tahu kawan dia tengah sedang dimandikan. Arwah ayah tengah mandi, arwah ini tengah mandi elok-elok. Macam mana kau ambil makan daging? Kau pun tak suka. Tu nampak tu. Allahu Rabbi. Allah. Daripada Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Jabir, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kami bau yang sangat busuk. Dia panggil muntannah. Muntannah ni macam bau bangkai yang busuk yang teramat sangat. Faqala Rasul, maka Nabi pun berkata, atadrun ma hadhihi rih? Kamu tahu tak bau apa ini busuk? Yang busuk ini. Kata Nabi SAW, hadhihi rihul ladhi la yaghtabuna almu'minin. Ini adalah bau orang-orang yang memburuk-burukkan orang-orang mukmin. Nauzubillah. Sampai peringkat tu. Ada riwayat mengatakan ini sebab baunya datang daripada perkuburan. Ada yang mengatakan bau itu satu kinayah. Nabi nak tunjukkan kepada sahabat begini busuknya orang yang hatinya busuk. Nauzubillah, memburuk-burukkan orang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita sebenarnya, Islam minta kepada kita jangan kita memburuk-burukkan orang, tak kira di mana pun kita berada. Sebab tak mustahil. Saya ingat guru saya, Prof Datuk almarhum Datuk Dr. Harun Din, bekas profesor di UKM. Dia kata apa? Dia kata jangan sekali-kali kamu menghina, memburukkan seseorang. Fa innaka la ta'lam. Kamu tidak tahu satu hari nanti sayakunu sahiban laka. Dia akan jadi kawan baik kepada kamu satu hari nanti. Maka itulah kehidupan. Jadi jangan sekali-kali kita memburukkan orang, sebab kita tak tahu siapa orang itu satu hari nanti.
Tambah-tambah dalam grup-grup WhatsApp, tolonglah tuan-tuan, jangan kita memburukkan orang. Kita takut nantikan suatu hari orang itulah menjadi sahabat baik kita. Wallahu alam. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan bincang hukum perkara yang boleh al-isti'anah ala taghyiril munkar. Sekarang ni macam mana kita nak gunakan ribah itu? Ribah ni bukan ribah, dia membuka keaiban itu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dia ada kaedah dia. Nanti kita bincang akan datang insya-Allah untuk sebab perbincangan tu agak panjang juga, ada beberapa isu lah. Termasuk macam kita pergi tangkap khalwat, kan? Tangkap khalwat. Kita masuk dalam kawasan orang saya dekat Putrajaya ni ada satu kata dia panggil pot khalwat. Dekat mana? Mana? Jambatan kan? Jambatan tu pula menghadap masjid Orang Jabatan Agama kata memang betul-betul menghadap masjid apa? Masjid Putra. Jadi dia buat maksiat nampak masjid. Ni teruk betul tuan-tuan. Nampak masjid pun dia boleh duduk dalam kereta berdudukan. Geng-geng Jabatan Agama lah cerita. Jadi tolonglah kita kena sama-sama amar makruf nahi munkar. Jadi boleh tak kita pergi ketuk pintu kereta, Assalamualaikum, buat apa berdua? Kita boleh tak? Itu nanti kita akan bincang insya-Allah pada pertemuan akan datang. Itu dipanggil, adakah itu juga dinamakan membuka keaiban? Itu kita akan tengok pada pertemuan akan datang insya-Allah. Allah Rabbi. Assalamualaikum Ustaz. Ni ada soalan daripada online. Saya sekarang ini berada dalam situasi yang tidak tenteram dan dilema. Saya juga dalam keadaan period. Setiap kali saya bangun malam, saya tidak boleh solat. Tetapi bolehkah saya berdoa? Adakah doa saya itu sama macam saya solat hajat? Mohon penjelasan Ustaz, sebab saya mempunyai masa yang suntuk. Faham. Dia ada masalah dan dia minta dengan Allah Ta'ala, time tu dia period. Orang perempuan yang period, dia nak minta, dia memang tiap-tiap malam bertahajud, tapi period tak boleh bangun malam tu. Tapi dia bangun juga sebab dah biasa bangun. Pukul 4 pagi bangun. Adakah boleh dia minta doa dengan Allah Ta'ala? Boleh. Doanya itu sama macam dia bertahajud juga. Sama juga macam dia berada di malam Al-Qadar. Dia tak semayang tapi dia berdoa. Allah terima tak? Terima. Sebab apa? Sebab dia berada dalam situasi yang menyebabkan dia tidak boleh solat, tetapi dia boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Assalamualaikum doktor. Maaf ganggu, tak ganggu. Saya ada satu soalan. Apa hukum seorang perempuan yang berada dalam penghujung haid masuk dalam masjid untuk majlis akad nikah? Dalam mazhab Syafi'i, orang perempuan yang dalam keadaan period tidak dibenarkan untuk masuk dalam masjid kecuali untuk lalu saja. Untuk lalu. Sebab nak lintas rumah tu, dia kalau laluan tu itu je ada. Dia kena lalu. Boleh tak? Boleh, dibenarkan. Contoh, dia nak balik rumah sini. Jadi dia nak lalu daripada sana, lalu ke sini. Sebab sini dekat jalan tu penuh orang perempuan. Penuh orang lelaki duduk sembang kan? Duduk sembang. Jadi malu dia nak lintas kat kawasan lelaki, dia boleh lalu ke belakang tak? Boleh, tak ada masalah. Dia lintas. Itu dibenarkan. Masuk untuk menuntut ilmu pun tak boleh. Dia kena duduk dekat luar. Bukan kawasan, dia panggil kawasan semayang ni. Dia kena duduk kat tepi-tepi kiri kanan. Kalau tepi-tepi tu, tu semua orang period panggil. Macam tu. Contoh duduk kat luar gitu. Dia duduk kat luar, dia tak masuk dalam. Dalam ni semua tak period. Contoh. Tuan-tuan. Dia duduk kat belakang. Ada tengah masjid kat belakang. Tu sebab macam kita keluar, jangan tanya, "Kak, kenapa duduk kat luar?" Alamak. Orang perempuan malu sibuk. Bodoh betul tu Bilal ni. Aku mana boleh masuk? Kan period. Jadi kat luar tu memang kawasan untuk orang perempuan yang period duduk kat luar. Tapi dia nak dengar kuliah, boleh. Luar tu dibenarkan. Kalau nak apatah lagi nak datang dengar orang akad nikah, lagilah tak boleh. Pengantin pun tak boleh. Period, sila duduk kat luar.
Masa akad nikah, mana perempuan? Belakang. Kenapa kat belakang? Period. Jadi oleh sebab itu, aturlah perkahwinan itu pada hari akad nikah itu, pada hari yang dia tak period. Sekarang ni masjid-masjid dia buat kat luar dah, dia tak buat kat dalam masjid lah, dalam tempat sembahyang. Assalamualaikum Ustaz. Dekat pejabat ada selalu kawan-kawan bercerita dalam bilik rehat tentang kawan yang lain. Saya kadang-kadang tak tahan mendengar mereka mengutuk kawan yang lain itu, sedangkan kawan itu juga kawan saya. Tapi sedar tak sedar saya dengar sampai habis. Saya tak suka. Berdosakah saya? Tuan-tuan, dia tak boleh, tuan-tuan. Nabi SAW ajar, orang yang bercakap tentang orang lain, kita dengar sampai habis, kita pun tanggung dosa. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah akan tanya di akhirat kelak. Jadi telinga tu jangan dengar orang cakap tak baik, bangun, angkat punggung. Imam Al-Ghazali ajarnya, bila dengar saya orang tu cakap benda yang tak baik, kamu tak boleh nak tegur, kamu bangun dan keluar. Satu. Tapi kalau kamu jenis ada kekuatan, kamu bagi tahu pula. Assalamualaikum. Semua terkejut. Dah duduk dalam satu majlis, tiba-tiba bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kau ni? Kita ni tengah memburukkan orang, mengumpat orang. Nanti dengan kita semua masuk neraka. Tengok apa berwajah muka dia orang macam mana tu. Pasti akan berubah semua kan. Tak apa. Kalau itu yang beranilah. Yang lagi berani tepuk meja. Hoi. Itu Abdullah Khairi je berani, tuan-tuan. Kalau dia tepuk meja tu, haram semua berdosa. Itu kira hebat lah. Tu taraf Umar bin Khattab. Tapi tak ada, ramai orang dia tak sambut macam tu. Dia pun dengar put, dia bangun, keluar. Tapi kalau dia dengar, dia tolong tambah pula. Betul. Habis. Wabillahi taufik. Sekarang ni tak payah sembang, dalam ni pun ada. Dalam Facebook, Instagram, orang duk bercerita tentang orang, kita pergi like. Saya bukan main dah letak ayat Quran, letak ceramah, letak hadis, letak tak like. Pelik, tuan-tuan. Saya pelik betul. Kita buat kajian berdasarkan apa yang kita ada. Saya ada Instagram lah. Instagram saya ni aktif lah juga. Bukan ceramah je, macam-macam ada. Beruk pun ada. Saya letak semua benda yang boleh mendatangkan faedah. Saya letak ceramah. Letaklah ceramah apa-apa pun. Somad ke saya ke Ustaz Azhar ke siapa, letak. Dapatlah paling tinggi pun 45,000 likers, viewers 45,000. Letak beruk main pingpong, tinggi, tuan-tuan. Hari tu beruk ambil roti 100,000 lebih. Maknanya beruk lebih hebat daripada ustaz-ustaz hak ceramah tu. Dia punya tarikan orang nak tengok, tuan-tuan. Apatah lagi kalau letak tentang umpatan, tentang keaiban orang, lagi ramai orang like. Ceramah yang memaki hama orang, lagi ramai orang like. Jadi jangan like, tuan-tuan. Jangan like benda-benda yang tak berfaedah, jangan like terus. Sebab bila kita like, sama macam kita menyebarkan. Sebab bila sekali tuan-tuan like, kata saya ada 500,000 followers, saya like, like 500,000 akan dapat semua maklumat yang saya like tadi. Dia akan keluar. Orang lain pula like, dah berapa banyak pula tak tanggung dosa. Jadi beringat, jangan buat benda-benda macam tu. Jadi kawan kita tadi, dia tetap berdosa dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini bab-bab ribah, dia tak boleh nak beristighfar saja, dia kena pergi minta maaf dengan orang tu. Jadi Aziz kan, jumpa Aziz, saya kena minta maaf dengan Aziz. Sebab apa? Saya bukan berdosa dengan Allah, saya berdosa dengan Aziz sebab bercakap tentang Aziz kat luar. Nampak tak? Sebab apa? Saya kutuk Aziz pakai baju hijau. Ni geng hijau kata. Sebab saya geng biru. Kutuk. Tak sesuai betul, hijau dengan songkok. Mana sesuai? Marah kita. Padahal Aziz tak tahu apa. Rupanya Aziz ni orange. Tak ada kaitan pun sebenarnya. Contoh. Jadi oleh sebab itu saya kena minta maaf. Aziz, minta maaf. Aku sebenarnya salah. Anggap kita bercakap dengan awak, dosa. Saya kena minta maaf dengan dia, bercakap, minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Contoh, jangan terasa hati Aziz. Okey. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Last. Kalau ada? Ya.
Baik. Apa hukum orang itu dia memburuk-burukkan orang yang nak naik pangkat? Disebabkan dia pandai memburukkan, dia pakar dalam dalam bab menjatuhkan orang dan dengan aib-aib orang tu tak jadi naik pangkat. Pangkat tu dia dapat, maka dia akan berdosa sepanjang dia memegang jawatan tersebut, sebab dia sebenarnya tak layak, tetapi disebabkan dia menggandu domba, menyebabkan orang yang sepatut layak naik tak naik, dia duduk dekat situ, hasil bodek, hasil dengan memburukkan mana-mana pihak, maka dia berdosa dan hidupnya selalu tidak berkat. Bab-bab berkat ni tuan-tuan, percaya je, saya dah jumpa ramai orang, alhamdulillah berkawan dengan macam-macam orang yang macam tu selalu tak berkat hidup dia jatuhkan orang, lepas tu dia naik. Orang macam tu tak berkat, tapi orang yang jatuh tu bertambah rezeki dia, bertambah dan akhirnya dia dapat juga jawatan tu. Nampak tak? Oleh sebab itu beringat, kita ni bukan saja nak jawatan, tetapi kita nak keberkatan. Jawatan dan keberkatan mesti seiring, barulah Allah Subhanahu Wa Taala buka kita pintu rezeki kita di dunia dan juga di akhirat. Saya rasa cukup sekadar itu, sebab ni musim Covid tak boleh lama-lama. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada bulan hadapan dan kita akan bincang tentang ribah yang dibenarkan pula. Ya, wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. InsyaAllah esok saya dalam Tanyalah Ustaz TV3 jam 6.30 pagi sampai pukul 8.30 pagi. Tajuk pelik kali ni, pornografi. Susah tu nak cakap, tentang cerita-cerita lucah. Tadi pun saya baca fakta-fakta yang buat kajian. Menarik. Rupanya menonton gambar-gambar lucah, video-video lucah ni ada kesan yang negatif. Apakah ia? Pastikan bersama saya esok.